عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dan satu majlis ilmu lagi. Dan sebagai satu mukadimah untuk kita fahami metodologi para ulama hadis kaitan dengan hukum-hukum yang mereka istinbatkan. Berarti ini membetulkan salah tafsir yang berlaku di kalangan masyarakat, iaitulah bila mereka mengatakan sesuatu pandangan yang melibatkan hal haram, makruh, sunat dan sebagainya itu adalah pandangan peribadi yang tidak bersandarkan kepada dalil Quran baik ataupun hadis. Maka inilah satu pandangan yang silap dan salah. Dan tambahan pula pada hari ini dunia teknologi berkembang begitu cepat, menyaksikan ramailah orang yang masuk ke dalam bangunan itu melalui tingkapnya, tidak melalui pintunya. Berarti apa? Berarti semua nak bercakap tentang hukum hakam dalam Islam padahal mereka tidak faham. Ada disiplin yang tertentu yang mereka perlu ikuti untuk memahami sesuatu perkara berkaitan dengan hukum hakam itu. Jadi kita lihat sikit lagi pada bahagian kata pengantar kitab ini. Kata pengantar lihat pada muka surat ke XV 15 huruf Roman di bahagian mukadimah, masih lagi mukadimah. Kalau kita akan masuk hadis berkaitan dengan hukum-hukum ini supaya kita faham. Dan untuk mengetahui tuan-tuan, bincangan ini adalah bincangan mereka yang berada di universiti. Tapi kerana orang kat Masjid Al-Haram masalah minat ke berkaitan ilmu, maka lantaran itu saya pilihlah kitab ni untuk kita bincang bersama-sama supaya kita tidak zalim pada mazhab Syafi'i dengan mengatakan bahawa ada mazhab tentu lebih tepat dari sudut istinbat hukumnya, istidlalnya. Apa jadi pada ulama-ulama yang terdahulu yang pernah berkhidmat di tanah Melayu ni, pertahankan, menyampaikan, mewujudkan institusi-institusi ilmu untuk umat ini faham cara beribadah kepada Tuhan mereka. Maka inilah dia satu kebetulan yang penting saya kira. Baik ya. Lihat hadis hukum dalam mazhab Syafi'i. Ini penjelasannya. Hadis hukum adalah hadis yang bincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hadis-hadis dalam kategori ini menjadi tumpuan ulama sejak dahulu. Ulama hadis sejak dahulu. Mereka menghimpun, mengira, mengkaji dengan teliti. Perkara ini jelas tercermin dalam berbagai ucapan para ulama salaf dan imam mujtahid yang menjadi ikutan umat. Kita baca sekali lagi untuk faham ya. Allah bin Al-Mubarak yang wafat pada 191 Hijrah berkata, bilangan hadis-hadis hukum daripada Nabi kira-kira 900. Seorang berkata kepadanya, Abu Yusuf membilangnya sebanyak 1100. Ibn Mubarak berkata, Abu Yusuf mengambil berbagai sumber dan hadis-hadis yang lemah. Abdurrahman bin Mahdi pula yang wafat pada 198 Hijrah mengatakan bilangan halal haram adalah sekitar 800 hadis. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang datang selepas itu, imam mazhab yang unggul ini yang wafat pada tahun 204 Hijrah pula berkata usul hukum iaitu dalil hukum ni 500 hadis lebih. Semuanya dimiliki oleh Imam Malik melainkan 30 sahaja. Semuanya dimiliki oleh Ibn Uyainah melainkan 6 hadis sahaja. Dalam kuliah kita bulan lepas dah diterangkan bahawa hadis-hadis Nabi ni ada macam-macam bentuk. Ada hadis bersifat motivasi, ada hadis merupakan cerita, ada hadis merupakan hukum hakam, ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak datang sembahyang berjemaah dalam keadaan dia layak, dia mampu, maka bakar rumahnya. Itu bukan hadis hukum, itu hadis peringatan, targhib dan juga tarhib namanya. Sebab para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in pada zaman kepimpinan Abu Bakar, selepas itu dan Umar radhiyallahu anhuma tidak melakukan, Utsman, Ali, mereka tidak melakukan perkara tersebut walaupun hadis itu sahih. Siapa yang tidak datang sembahyang berjemaah dalam keadaan mampu, bakarlah rumahnya.
Tapi perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada Khulafa Rashidin. Dan Nabi telah bersabda, ikutilah sunnah aku dan sunnah al-Khulafa Rashidin alladzina ja'u ba'di 'addu 'alaiha bin nawajiz. Ikutlah sunnah aku, sunnah para khulafa yang datang selepasku, gigitlah ia sebagaimana satu yang kau gigit di gerahammu. Menunjukkan kepada kesungguhan Nabi supaya kita ikut sunnah para sahabat yang dipanggil sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Siapakah Khulafa Ar-Rashidin itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan jauh selepas itu ada lagi namanya Abdullah bin Az-Zubair contohnya. Ada juga khalifah yang terkemuka dari Bani Umayyah namanya Umar bin Abdul Aziz, juga merupakan Khulafa Ar-Rashidin sebenarnya. Ya. Jadi ada hadis yang kita kena bezakan. Bukan kita baca terus amalkan. Siapa yang layak untuk mengatakan the do's and the don'ts ini, tuan-tuan, yang boleh buat dan tak boleh buat. Ini adalah para ulama yang memiliki kefahaman dalam disiplin tersebut. Yang inilah dipanggil sebagai ahli hadis, mufti, ulama dan sebagainya. Ya? Baik. Lihat ke sebelah. Semua ucapan di sebelah menunjukkan bahawa para ulama berusaha menghimpun, menguasai hadis-hadis hukum. Begitu banyak hadis yang Nabi sampaikan sepanjang hayat baginda. Cuma ini saja yang berkaitan hukum. Ya, cuma ini saja. Selain daripada itu merupakan penceritaan Nabi, motivasi Nabi berikan. Ya, takkanlah Nabi hidup dalam masa 23 tahun menjadi seorang utusan Allah. Tindak tanduk baginda merupakan syariat yang kita kena ikut. Cuma banyak ni saja, tak sampai 1000 ataupun 1000 lebih sikit. Adakah ini saja berkaitan hukum halal haram? Ya, ini saja berkaitan halal haram. Saya daripada itu bukan berkaitan halal haram, kata para ulama. Ya. Hal ini demikian kerana menguasai hadis-hadis tersebut akan memudahkan mereka dalam menempuh jalan ijtihad. Menurut Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah yang wafat pada tahun 1417 Hijrah, baru lagi maknanya, ini merupakan seorang ulama besar dari Timur Tengah, dari tempat namanya Syria, Syam. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Maknanya kita sekarang pada 1443, lebih kurang dalam 25 tahun, betul? 20 apa? 20 tahun lebih, tak sampai 30 tahun beliau telah meninggal dunia. Ini antara saki-baki para ulama hadis yang hidup, namanya Abdul Fattah Abu Ghudah. Ya. Jadi beliau ni adalah keturunan sahabat Nabi bernama Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Abdul Fattah Abu Ghudah ni. Jadi perbezaan bilangan hadis yang mereka sebutkan berpunca daripada 4 perkara. Pertama, perbezaan dalam kiraan. Setengah daripada mereka mengira sebuah matan memiliki 2 jalur sanad berbeza sebagai 2 hadis. Setengah yang lain mengiranya sebagai 1. Itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan dalam melihat hadis-hadis tertentu sama ada termasuk dalam bab hukum ataupun adab. Hadis ni hadis hukum ke hadis berkaitan adab. Maka ada perbezaan pandangan. Ketiga, perbezaan dalam nilai kesahihan hadis-hadis tertentu juga timbul perkara ini. Tapi tak banyaklah tuan-tuan. Orang belajar hadis mereka tahu. Macamlah orang belajar doktor. Biasanya penyakit-penyakit tentu telah ada pun dalam dictionary orang menjadi doktor. Timur ke, di barat ke, di praktis kat Ukraine ke, kat Europe ke, kat Jepun ke. Penyakit itu, virus itu benda yang sama dikaji, ditemui, telah pun didefine kan. Mungkin ada sikit-sikit saja yang belum diketahui. Maka bila kita pada hari ini berkata hadis-hadis Nabi ini boleh kita pertikaikan, ini pandangan yang sangat salah, tuan-tuan yang boleh sekalian. Malangnya ada orang yang berkata demikian, bahawa hadis yang sahih itu belum tentu sahih, yang dhaif itu belum tentu dhaif. Ini adalah kata-kata yang sangat bahaya dan boleh mengakibatkan dalam kehidupan ini kita meragui semua benda yang sampai kepada kita daripada Rasulullah SAW. Sedangkan perbezaan ini tidak banyak pun, tuan-tuan. Yang banyaknya adalah persepakatan para ulama hadis dalam penilaian mereka. Mereka telah mengkaji jalur-jalur ataupun riwayat-riwayat datang kepada kita. Orang ini sebelum rumahnya terbakar,
ingatannya sangat bagus. Tapi bila rumahnya terbakar, lepas rumahnya terbakar, kitab-kitab rujukannya sudah hilang. Maka dia menyampaikan benda yang mengelirukan. Sampai ke tahap macam tu para ulama mengkaji dapatan mereka terhadap sesebuah hadis. Kalau ni selepas tempoh ini hadisnya tidak boleh diterima lagi. Sebelum tempoh ini ketika rumahnya masih ada, maktabahnya, library-nya masih ada, rujukannya masih kuat, maka segala penyampaiannya bagus. Tapi lepas tu habis, lupa. Mungkin seseorang mereka juga ditimpa penyakit lupa. Sampai ke tahap macam tu dikaji hadis-hadis Nabi SAW itu. Kerana Quran datang bersifat ijmal. Ijmal makna umum. Maka hadislah yang menerangkannya lebih lanjut. Maka itu sebab para ulama telah pun mengkaji, menyampaikan kepada kita dengan penuh ketelitian dan dengan penuh amalan. Baik. Ketiga, perbezaan mereka dalam penilaian hadis itu sahih atau tidak. Tak banyak. Ya, kalau lingkungan 1,100 dengan 800 tadi tidak banyak nak bandingkan dengan ribuan lagi hadis-hadis Nabi SAW. Keempat, perbezaan khazanah hadis yang mereka miliki. Ini juga satu kali. Ada yang duduk jauh, duduk kat Kufah, kat Basrah. Nak bandingkan dengan yang duduk dekat Madinah, ramainya para sahabat Nabi. Jadi tentulah sedikit sebanyak memberi kesan kepada dapatan mereka. Itu tuan-tuan yang boleh sekalian. Saya berusaha menghimpun dan menguasai hadis-hadis hukum. Para ulama turut memfokuskan perhatian kepada aspek kesahihan hadis itu. Kaedah seleksi yang diamalkan ke atas hadis hukum lebih ketat banding dengan perkara bersifat sirah. Ini kita telah jelaskan dalam kuliah yang lalu. Kalau bersifat sirah, cerita, kita boleh longgar. Tapi kalau hukum, mesti diperhalusi. Begitulah kaedahnya. Ini kerana hadis hukum bentuk ibadah dan amalan seorang Muslim. Semua ulama bersepakat bahawa amalan itu mesti dipastikan sekali dengan teladan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ucapan para hadis berkaitan kepentingan hati-hati dan memastikan hadis sahih tersebut sangat banyak. Salah satu daripadanya kata-kata Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, iaitu idza rawaina 'an nabi fil halal wal haram wal ahkam shaddadna fil asanid wa intaqadna fil rijal wa idza rawaina fi fadail a'mal wal thawab wal iqab sahalna fil asanid wa tasamahna fil rijal. Bila kami meriwayatkan daripada Nabi berkenaan hal haram dan hukum hakam, kami akan memperketatkan sanadnya, meneliti perawi-perawi. Sebaliknya bila kita meriwayatkan berkenaan dengan fadail, iaitu kelebihan, keutamaan, pahala, dosa, maka kami bermudah dalam menilai sanad dan perawinya. Disebut penceritaan, kelebihan beramal, ya, maka itu ada kelonggaran padanya. Tapi kalau berhukum, mau ketat, teliti, mesti pastikan betul-betul, kerana ia berkaitan dengan amalan seseorang, amal ibadah orang, jangan main. Gitu ya. Kesan daripada semangat ini melahirkan berbagai kitab yang didedikasikan untuk menipu hadis-hadis hukum. Salah satu daripadanya yang paling lengkap adalah Sunan ditulis oleh Abu Dawud. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui seorang menipu hadis-hadis lebih sempurna daripada diriku. Setiap hadis yang terkandung dalam kitab ini telah melalui proses seleksi yang sangat teliti dan diriwayatkan dengan menyebut sanad-sanadnya. Itu juga kitab Muntaka karya Ibnu Jarud yang nipis namun kaya dengan mutiara ilmu. Selain kedua kitab ini, tidak terhitung kitab-kitab yang ditulis oleh ulama membincangkan hadis-hadis hukum daripada berbagai aspek. Ini adalah kitab-kitab yang tulis tentang hukum. Contohnya Sunan Abi Dawud, yang termasuk 6 daripada dipanggil kitab-kitab rujukan Ahli Sunnah: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i. Ini 6 kitab yang terpilih di kalangan para ulama. Baik. Pada hari ini himpunan ahli hukum selalu menjadi bacaan dan rujukan. Ialah 3 kitab tebal, pertengahan dan nipis. Yang paling tebal Muntaka Akhbar karya Abu Bakar Al-Majid Ibn Taymiyah yang mengandungi 5,029 hadis. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam kitabnya bertajuk Nailul Autar. Kitab Nailul Autar ini dipelajari di banyak universiti dalam dunia, termasuklah universiti tempatan. Bila anak-anak kita ni belajar dalam bidang, nak jadi ahli muamalat, nak jadi mufti, nak jadi pensyarah, nak jadi cikgu, mereka akan belajar kitab hadis namanya Nailul Autar oleh Imam
Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ulama dari Yaman. Baik. Kitab pertengahan adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah. Ini adalah seorang besar mazhab Syafi'i. Yang mengarang kitab-kitab yang banyak, contohnya Fathul Bari. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Ibn Hajar Ali bin Hajar Asqalani ini berasal dari Asqalan. Asqalan di Palestin, tuan-tuan, Gaza. Ramai ulama berasal dari Gaza. Masuk Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i berasal dari Gaza. Tahu Gaza? Yang ingin kena bom, kenapa? Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani ini merupakan seorang yang sangat alim dan kaya. Jarang-jarang berhimpun pada seseorang yang alim kekayaan. Ada orang kaya tapi tak alim, ada orang alim tapi tak kaya. Tapi Ibn Hajar ni kaya. Tuan-tuan satu hari datanglah seorang Yahudi yang miskin berkata kepada Imam Ibn Hajar Asqalani, kata kepada beliau bahawa, wahai ulama Islam yang terkemuka, aku nak tanya kau soalan. Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi ini berkata kepada Ibn Hajar, Nabi kalian, Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata bahawa kehidupan di dunia bagi umat Muslim adalah neraka, manakala dunia sijnul mukmin, penjara bagi orang beriman, tapi syurga bagi orang-orang kafir. Aku kafir, kata Yahudi ini, aku kafir, engkau beriman. Tapi terbalik pula, Nabi kau kata kehidupan dunia bagi orang mukmin itu adalah ibarat neraka, sebaliknya kehidupan dunia bagi orang kafir itu ibarat syurga. Cuba kau jelaskan kepada aku, kenapa engkau berkeadaan kaya seperti ini, menaiki kuda yang hebat, aku kenderaan pun tak ada, miskin. Tak betul lah kata-kata Nabi engkau. Maka Ibn Hajar pun turun dari kudanya. Dia kaya kan, kuda ni ibarat kereta mewah lah dulu 500 tahun lalu Maka dia pun duduk dekat dengan Yahudi. Dia kata, mesti aku cakap kau, aku nak gambarkan kepada kau, Nabi aku tidak pernah bercakap melainkan kebenaran. Apabila baginda berkata kehidupan dunia ibarat penjara bagi orang beriman, aku yang kau lihat hebat pada hari ini, nak dibandingkan dengan akhirat nanti, dengan nikmat yang bakal aku terima, ini seperti dalam penjara. Faham? Walaupun kau nampak hebat, macam dalam penjara. Engkau nampak begini, walaupun kau nampak hidup kau miskin, sukar, susah, tapi kalau banding dengan akhirat, hukuman yang bakal kau kenakan, ini syurga ni. Allahu Akbar. Cakapnya beliau, bijaknya, jangan berfikir. Jadi kita dalam hidup pada ini kena latih anak-anak untuk bercakap, supaya berani mengekspreskan, artikulitkan apa-apa saja pandangan, supaya anak itu dalam dirinya tidak tersimpan rasa tidak faham dan sebagainya. Kerana pada hari ini ada sebahagian daripada orang muda yang terlalu berkiblatkan kepada YouTube dan sebagainya. Jadi etis pun ramai, tuan-tuan. Namanya Muhammad, tapi etis dia. Seorang budak di Mesir, budak muda belajar universiti engineering, berkata dengan beraninya bahawa tidak ada Tuhan. Dari secara scientifically tak boleh nak buktikan adanya Tuhan. Maka saya tak terima dari Tuhan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini salah satu masalahnya. Kerana kita ni terlalu mengopong anak-anak untuk tak bagi dia berfikir dan memberikan pandangan. Mungkin juga berkaitan dengan sistem pendidikan yang tak mengenalkan anak-anak untuk berfikir kreatif dan kreatis. Semuanya dibungkamkan, dikumpulkan dan dihafal, masih ikut macam tu. Tak ikut ni, salah. Tak ikut skema, salah. Nampak tak? Pakaian pun kena sama saja, tak boleh pakai baju lain. Tapi yang ini dah boleh pula di sekolah tak ada baju, pakai baju biasa boleh pula. Jadi keterbukaan berfikir ni kena diberikan kepada anak-anak. Kerana Islam mempunyai pengalaman 1400 tahun lebih merawat apa sahaja penyelewengan dan penyimpangan yang berlaku
Jangan kita menafikan. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Seorang budak muda di Sarawak, bukan Islam, bertanya kepada seorang guru, kenapa orang Islam sujud ya, takkan muka di bumi dan mengangkatkan punggungnya ke belakang? Macam mana nak jawab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Ini jawab dengan Quran dan hadis, tak mudah untuk orang terima. Itu lagi belum lagi soalan berkaitan ayat yang mutasyabihat dalam Quran, ya, yang banyak menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Pernah Abu Hanifah, ulama besar pengasas kepada mazhab Hanafi, yang Imam Syafi'i katakan, saya jelaskan kepada tuan-tuan dalam kuliah lalu, yang pernah disifatkan oleh Imam Syafi'i ini adalah setiap orang yang berkecimpung dalam bidang fikih terhutang dengan lelaki yang namanya Abu Hanifah, kerana beliau lah yang mencetuskan pemikiran revolusi ini untuk mengeluarkan hukum dan mengajak orang untuk ikut cara berfikir, mengeluarkan hukum istinbat yang buku kajian secara sistematik. Abu Hanifah ditanya oleh seorang etis, bagaimana engkau nak taufikkan ayat bahawa Allah SWT ada di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah duduk beristiwa di langit. Tuan-tuan, jawapan Abu Hanifah senang saja. Ya, kita menjawab apa yang Allah sebut semua kita terima. Tetapi untuk mudahkan kau faham, engkau ada anak tak? Ada. Anak kau belajar kat mana? Jauh, kat UK. Maka anak kau pun belajar kat UK, hantar mesej kat kau, kata susah belajar ya. Betul. Kita duduk kat Malaysia ni, kita kata kepada anak kita, nak sabar nak, tak apa, jangan bimbang ayah bersama kamu. Nampak tak? Ada macam-macam laras yang digunakan dalam bahasa komunikasi. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah apa yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan tentang bagaimana para ulama Islam ini, mereka mempunyai cetusan, pemikiran, idea yang dikemuka, yang disumbangkan itu benda-benda yang sangat hebat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, di Ibn Hajar Asqalani yang telah saya jelaskan tadi, seorang ulama yang sangat profesional menjawab kepada budak Yahudi ini tadi, orang Yahudi ini tadi, dengan jawapan yang sangat solid. Kita perlu meraihkan cara orang berfikir dan menjawab dengan apa? Objektif. Kalau tak boleh jawab, nanti lu naik ayah tak boleh jawab soalan kau ni memang kau ni budak pandai. Ayah pun tak pandai macam kau dulu. Nanti ayah fikir dia tanya pada ustaz, jangan jawab. Ya, orang belajar dekat UK, kat Europe pula berkata, sebenarnya apa yang Nabi SAW sebut, bila kita sertu atau sama bahagian yang kena najis anjing mughalazah itu, Nabi sebut gunakan air 6 kali, dan yang ketujuh itu adalah tanah. Ataupun biasanya buat air yang pertama tanah, kemudian air berikutnya air bersih. Itu lebih sesuai nampaknya. Lalu mereka berkata, ulama-ulama di Eropah berkata, agaknya yang Nabi maksudkan tanah tu satu elemen lain kan? Boleh tak tempat itu diambil sebagai sabun, deterjen untuk bersihkan? Maka pandangan-pandangan seperti ini ada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, maka kebebasan untuk berfikir ini dibuka. Tapi sudah tentulah jawapan paling tepat, ikutlah saja Nabi SAW. Kerana ini Islam dia bersifat ta'abudi. Ta'abudi ini berarti apa? Allah SWT mengajar kita Islam sami'na wa ata'na. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang Nabi sebut, ikutlah sebagaimana disuruh, kerana kita merupakan umat Islam, umat yang tunduk, yang patuh. Ya? Baik. Dan ulama yang mensyarahkan kitab ini antaranya Al-Amir As-San'ani, Muhammad Siddiq Hasan Khan, dan guru kami Syekh Nuruddin Itir di Syria, dan Kiai Haji Muhammad Muhajir dari Jakarta. Ini pun ulama besar dari Indonesia. Indonesia ni punya ramai para ulama yang terkemuka. Inilah bilangan penduduknya 300 juta. Ada kalangan ulama-ulama Indonesia ni yang duduk di Timur Tengah dan menjadi rangkaian sanad yang penting. Contohnya Syekh Muhammad Yasin Fadani, dia dari Padang. Ulama-ulama besar di Mekah pada hari ini pun merupakan anak-anak murid. Jadi Indonesia ni negaranya besar, ulama-ulamanya sangat ramai, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya,
Adapun kitab yang dipilih adalah Umdatul Ahkam min kalam Khairil Anam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi yang mengandungi 430 hadis dari Bukhari dan juga Muslim. Sebagaimana Bulughul Maram terlalu ramai ulama yang mensyarahkan kitab ini sampai ke hari ini. Oleh sebab ahli hukum menjadi asas wacana fiqih dan mazhab, setengah ahli hadis menghimpun hadis-hadis yang menjadi hujah bagi dalil dalam mazhab mereka dan kitab-kitab khas. Bagi mazhab Syafi'i, antara usaha terawal dalam perkara itu ialah sebuah buku bertajuk Musnad Imam Syafi'i yang ditulis oleh Muhammad bin Yaqub al-Asam. Walaupun kitab ini hanya menyimpul sedikit sahaja daripada hadis digunakan oleh Imam Syafi'i, tokoh-tokoh hadis yang paling sempurna menyimpulkan dari mazhab Syafi'i ialah Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijrah. Dalam berbagai bukunya seperti Sunan Kubra, Ma'rifah, Sunan Wal-Asar, Sunan Sughra, Al-Khilafiyat dan banyak lagi. Jasa beliau dalam bidang ini diiktiraf oleh Imamul Haramain. Dalam ucapannya, semua mazhab Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Imam Syafi'i lah yang berhutang budi kepadanya kerana kitab-kitab yang beliau tulis yang membela mazhab Syafi'i dan pandangannya Imam Baihaqi. Baik. Sampai Baihaqi, usaha ini dilanjutkan, dikembangkan untuk tokoh hadis yang mazhab Syafi'i. Salah seorang daripadanya Umar bin Ali bin Ahmad Al-Misri yang dikenali sebagai Ibnu Mulaqin, yang menulis kitab Badrul Munir fi takhrij hadis Rafi' al-Kabir 6 jilid dan ringkasannya dalam kitab Khulasa Al-Badrul Munir. Beliau turut menulis kitab Tuhfatul Muhtaj fi Adillatil Minhaj setebal 8 jilid. Allahu Akbar, besar kitab ni tuan-tuan ni. Kita baca pun tak sempat. Bayangkan orang yang menulis ini, berkatnya hidup mereka. Kita zaman sekarang ni nak tulis dekat komputer, kalau kita tak berhati besok boleh ubah, boleh adjust anatominya, tukar ayat ni tak dapat lain, copy paste pun boleh. Mereka dulu tulis tuan, lampu malam pun tak ada. Macam mana keberkatan yang dimiliki oleh mereka 8 jilid ni bukan kecil-kecil tuan-tuan. 8 jilid ni satu jilid 300 muka surat. Alhamdulillah saya belajar kitab ni ketika kat Jordan dulu. Subhanallah, Masya Allah, sangat susah nak faham bahasa dia tuan-tuan. Menunjukkan kepada ketelitian penggunaan perkataan. Bila nak guna cerit, bila nak guna kendi, bila nak guna kapet, bila nak guna tikar, semuanya mengandungi makna yang tersirat. Bukan sewenang-wenang je dipilih. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Berkatnya usia mereka, berkatnya waktu mereka. Ya, nak dibandingkan dengan kemudahan yang ada pada ini, jauh pada ini. Kalaulah seseorang mereka hidup pada zaman kita, tentulah mereka akan berkata kita ni dah masuk syurga, tuan-tuan. Betul tak? Kemudahan rumahnya, keretanya, pergerakannya, hartanya, orang dulu tak ada benda semua. Tapi keberkatan yang Allah beri untuk mereka ternyata melebihi apa yang kita miliki pada hari ini. Baik, bilangan hadis yang terkandung dalam kitab ini sebanyak 1817 hadis. Daripada kitab ini beliau mengeluarkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim saja, lalu menyimpulkannya dalam kitab bertajuk Al-Bulgha fi Ahadits Ahkam mimma ittafaqa alaihi syaikhan yang mengandungi hanya 508 hadis. Dalam bahagian mukadimah, Ibnu Hakim menyebutkan bahawa objektif ini adalah agar mudah dihafal dalam masa yang singkat, menjadi pegangan dan bekalan bagi para pelajar, agar jangan mengatakan bahawa mazhab Syafi'i ini tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, seperti yang dikatakan oleh setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Kitab Bulgha ini sangat mirip kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kedua kitab ini berusaha menyempurnakan ahli hukum yang menjadi dalil para fuqaha. Walau bagaimanapun, Al-Bulgha memiliki keistimewaan sendiri kerana mengkhususkan bahasanya pada hadis-hadis yang menjadi dalil mazhab Syafi'i saja. Selain itu, susunan bab dalam hadis ini mengikut susunan yang terdapat dalam Minhajul Talibin oleh Al-Imam An-Nawawi yang wafat 626 Hijrah, sekaligus menjadi rujukan penting bagi mazhab Syafi'i mutaakhirin. Menurut saya, kitab ini perlu dimiliki, dirujuk oleh setiap pengamal mazhab Syafi'i di Malaysia dan di Asia Tenggara secara umumnya. Baik tuan, okey, nanti kita sambung lagi bincangan pada awal kerana sangat menarik untuk kita ingat selalu. Jangan salah tak fahami timbul. Baik, kita pergi semula kepada hadis muka surat ketiga. Itu kita dah baca sikit ya. Baik.
Hadis yang pertama, an Imran bin Husain fi qissati ma zada al-musyrika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladhi asabathu al-janabatu ina'an min zalik faqala izhab fa afriqu alayka. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkenaan dengan bekas kulit milik seorang wanita musyrik, bahawa Nabi memberikan satu bekas dipenuhi air kepada seorang yang berjunub. Lalu Nabi SAW sabda, pergilah dan siramlah tubuhmu dengan air itu. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Imran bin Husain. Siapakah Imran bin Husain itu tuan? Dia merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Dan menariknya, beliau masuk Islam lebih awal daripada ayahnya sendiri. Nama ayahnya Al-Husain. Ketika berada di rumah Arqam bin Abil Arqam, Imran bin Husain ni duduk mendengar daripada Nabi SAW penyampaian mutiara-mutiara baginda. Tiba-tiba rumah Arqam pun diketuk oleh seseorang, dan masuklah lelaki tua yang buta yang merupakan bapa kepada Imran bin Husain. Namanya Al-Husain, lelaki yang sangat dihormati di kalangan bangsa Quraisy. Bijak, petak, cekap, tapi dia sudah terlalu tua dan buta. Nampaknya berbagai tindakan dilakukan oleh musyrikun untuk mengembalikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam kepada penyembahan berhala, tetapi gagal. Cara kasar, cara lembut, cara halus, cara pujuk, semua tak berjaya. Akhirnya tinggal cara terakhir, panggillah pakcik tua ini, mudah-mudahan lembut hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Islam. Lalu Husain pun tampil, dan dia pun berkata kepada Nabi kita, dan kat dia tak nampak pun. Dia masuk ke rumah Nabi, rumah Arqam bin Abil Arqam itu. Maka dia berkata, Muhammad, dengarlah baik anakku, anak saudaraku. Ya benar akhi, dengar baik, aku dengar cerita kau ajak orang masuk agama kau. Kau memburuk-burukkan Tuhan kami, kau berbodoh-bodohkan cara kami beribadah. Safahta alihatana. Maka akhir sekali Nabi bertanya kepada dia, dah habis bercakap dah Ami, pakcik dah habis bercakap? Ya dah. Nabi pun bertanya kepada dia satu soalan. Wahai pakcik, saya tanya kepada pakcik, berapa Tuhan yang pakcik sembah? Dia kata 7 semua. Di mana yang di langit, di mana yang di bumi? Langit dalam istilah bahasa Arab ni tuan-tuan, dia menunjuk di atas. Macamlah kita sebut ni, arahan ni sampai daripada pihak atasan, ikut sajalah. Atasan berarti apa tuan-tuan? Berkuasa lah. Bumi ni kan bulat. Atas kita nak bandingkan, kalau bumi ni bulat, kita berada dekat kutub utara, dekat kutub selatan, atasnya macam mana? Faham? Ni ilmu logik simple. Bumi bulat betul tak? Orang berada dekat kutub utara, kalau menuju kepada langit, di mana langit? Kalau orang kat kutub selatan, dia tunjuk langit kat mana tuan-tuan? Menunjukkan ini simbolik, arahan daripada atas tuan-tuan. Ni sampai kita nak kena bincang pula kat mana, di mana, apa tuan-tuan. Kalau anak kecil kita cakap pada dia pun dia faham. Belajar geografi kan, belajar bumi bulat kan. Maka bila Nabi bertanya kepada Husain ini, Tuhan ada berapa? 7. Di mana di langit, di mana bumi? 1 di langit, 6 di bumi, kata. Apa kerja duduk kat bumi itu? Nabi tanya. Kalau anak sakit, yang mana kau minta untuk sembuh? Langit. Kalau kemarau, yang mana kau minta untuk pulihkan? Langit. Kalau ada urusan perkahwinan tak dapat anak, yang mana minta? Langit. Ada apa guna yang di bumi itu? Kata Nabi SAW. Maka Imam Husain pun tersentak dia dengan kata-kata Nabi itu. Ini jawapan yang solid, mantap tuan-tuan. Maka Husain pun, tadi anak dia tengok bapak dia masuk, pandang pun tidak. Bapak dia kafir, dia Muslim. Husain yang kita sedang cerita ni, Imran bin Husain. Maka tiba-tiba bila Nabi pun berkata kepada dia, dia pun terpegun dan terdiam. Masuk dalam hatinya hidayah. Maka Nabi kata kepada dia, wahai pakcik yang ni, boleh tak saya ajar kepada pakcik satu doa yang dengannya hilang segala kekeliruan dalam hidup pakcik? Baik. Maka Nabi pun mengajar kepada Husain doa, Allahumma alhimni rushdi
wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, beri kepada aku ilham dalam segala kehidupan aku, pilih benda yang betul, dan ajar aku, bimbing aku untuk tinggalkan benda yang salah. Maka masuk Islamlah Husain pada ketika itu, tuan-tuan. Tadi anak dia duduk, biarkan dia masuk, pandang pun tidak. Sekarang bila dia masuk Islam, anaknya datang salam, cium kepala sampai ke kaki bapaknya itu. Bapaknya orang mulia, cuma tak ada hidayah, tuan-tuan. Jadi kita sedang bercerita tentang perawi hadis ini, namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yang menceritakan beliau bersama dengan Nabi dalam satu perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, nampaknya orang-orang Arab ni kalau berjalan di padang pasir nak mencari air susah, jauh, kena cari wadi, oasis, jauh tak jumpa, malam gelap. Tiba-tiba dalam perjalanan itu Nabi SAW telah melihat seorang musyrikah, seorang kafirah, seorang perempuan kafir membawa air dalam tempayan. Mazadah ni macam tempayan, tuan-tuan. Dulu mereka pakai, dipanggil kirbah. Kirbah ni macam kulit letak air dalam ni untuk mudahkan minum. Bekas macam kita, macam mereka tak ada botol. Kulit kambing itu diikat, dijahit betul-betul jadi kirbah. Kalau besar dipanggil mazadah, di tempayan yang besar. Perempuan ini bawa di atas untanya. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada perempuan itu, apa di dalam tu air? Nak pergi jauh ni, nak pergi ambil itu satu hari satu malam perjalanan, tuan-tuan. Nak pergi ambil air itu, ya Rab. Maka Nabi pun minta daripada perempuan tersebut. Perempuan itu berkata, ini saja yang ada. Nabi kata, jangan bimbang, bagi aku sebagian daripada air ini, gantikan lagi. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Maka Nabi pun mengambil air tersebut, digunakan oleh sekalian para sahabat. Mereka semua kekurangan air, tak ada air, ratusan orang. Air yang daripada perempuan itu dalam tempayannya kekal macam biasa, tak berubah sedikit pun. Ini mukjizat Nabi kita SAW. Tapi yang dijadikan rujukan dalam kisah ini bukan di sudut mukjizat itu, tapi di sudut kebersihan yang ada. Ini perspektif para ulama lah. Kalau saya tunjuk kepada tuan-tuan masjid ini pada seorang engineer, dia akan cerita di sudut binaan. Kalau saya cerita masjid ini kepada seorang orang yang belajar kat overseas, di sudut cerita di sudut architecture pula mungkin. Kalau saya cerita pada seorang ustaz kata bagus, cuma tanda saya jauh. Seorang ustaz berkata demikian. Contoh kan. Jadi kerana perspektif itu dilihat daripada angle berbeza-beza. Jadi hadis ini kita sedang bincang tentang fiqh. Kita bukan bincang dari sudut mukjizat Nabi di situ, itu pasti. Tapi kita cerita dari sudut Nabi yang salah membenarkan penggunaan air orang perempuan itu, padahal dia adalah seorang kafir. Orang kafir dia tidak ada takluk, tak ikut hukum-hukum halal haram kita pun. Mungkin bekas itu bercampur dengan benda yang haram ke, mungkin penyelenggaraannya tidak seperti orang Islam ke. Tetapi itu semua tidak jadi masalah bagi Nabi SAW, iaitu pakai as it is. Kalau kita lihat bersih-bersih saja. Jangan kita usul dan payahkan diri kita untuk bincang benda-benda yang kita tak nampak. Seumpama yang pernah saya cerita pada tuan-tuan, kita membeli kereta orang bukan Islam. Orang bukan Islam mungkin dia beli anjing dan sebagainya. Tapi selagi kita tak nampak benda itu, tak payahlah kita pergi sertu pula kereta itu punya bahagian dalamnya. Kan itu menyusahkan namanya. Kalau kita pergi membasuh baju di dry clean, laundry sebagai contohnya, mana-mana tempat kita pergi, tak perlulah kita kena sertu pula mesin elektrik yang disediakan di situ. Berpandukan kepada hadis ini. Jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kita menerima bahan itu sebagai bersih, tempat itu sebagai bersih. Itu juga kita pergi bercuti sebagai contohnya di hostel, di barat, pinggan mangkuk disediakan. Maka kalau kita was-was basuh sedikit, kata Imam Ibn Hajar sekali dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini, kalau perlu basuh, tak payah sertu. Walaupun bercampurnya kita dengan orang bukan Islam, yang makanan mereka mungkin makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Kerana Allah mengajar kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berpadukan kepada tinggalkan Nabi dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ghazali membuat satu huraian lebih lanjut dalam Ihya-nya, bahawa ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu terlibat dalam satu pembukaan di negara Rom, maka Sayyidina Umar menggunakan bekas minuman orang-orang Kristian itu. Orang Kristian minum minuman keras, mungkin makan diharamkan, tak sembelih dan sebagainya. Mungkin ada mereka yang makan khinzir,
Tapi Sayyidina Umar minum menggunakan bekas tersebut. Mereka bertanya Sayyidina Umar, ni bukan orang Kristian, najis. Sayyidina Umar kata, kau nampak ke najis tu? Kenapa kau susahkan diri kau? Sayyidina Umar berada bersama dengan Nabi dalam peristiwa ini, yang mana Sayyidina Umar melihat Nabi menggunakan bekas bejana tempayan air orang bukan Islam dan digunakan oleh umat Islam. Dalam kes ini, seorang daripada mereka berjunub janabah. Ya, kita baca ada banyak lagi hadis berkaitan tentang peristiwa ni. Nanti kita akan jumpa hadis yang mana Nabi SAW tertawa, dan tertawanya Nabi adalah senyum mendengar cerita seorang sahabat yang ditimpa janabah yang ada besar dalam satu perjalanan. Lalu beliau tidak memiliki air untuk mandi dan ada pun sejuk, maka dia telah pun stand dalam pasir, tuan. Terkejut dalam pasir. Kerana tayamum adalah menggunakan tanah, debu tanah yang suci pada muka dan tangan dengan kaedah yang tertentu. Tak susah pun. Tak susah pun, tuan. Kan? Mari saya tunjukkan saja. Tepuk macam ni. Kemudian macam ni. Satu. Habis. Tangan pula. Ni tu, tuan. Tak susah pun. Bukan pergi ambil tangan tu sapu macam sapu budak kat muka. Ambil tangan sapu, tangan tak. Ini syarat saja. Kerana kita dah sebut awal tadi, Islam adalah tunduk, patuh, ikut. Tak ada air boleh tayamum. Maka sahabat ni tadi, oleh kerana dia mendengar kuliah Nabi, mungkin tak habis ataupun dia terlelap agaknya dalam kuliah Nabi SAW. Maka ketika dia berjunub itu, diterjunnya dalam tanah. Dengan tanah tu mengambil tempat air, maka sapu tanah. Nabi mendengar, Nabi ketawa sallallahu alaihi wasallam. Tayamum macam tu sah hukumnya, tapi takalluf lah. Buat susah-susah buat, kau masuk buat sikit, kau buat over, nak buat apa? Kan tuan-tuan dimulai Allah sekalian, ya. Jadi dalam hadis ini mengajar kita banyak perkara, iaitu keharusan menggunakan bekas yang kita lihat selagi ia bersih-bersihlah, walaupun dia didapati daripada tangan orang bukan Islam. Baik. Ini adalah hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua sikit, ya. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haydah kayfa tasna'u bihi faqala tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, baju salah seorang daripada kami terkena darah haid. Apa yang mesti dia lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kikislah darah itu, kemudian gosok dengan tangan, lalukan air, siramlah air ke atasnya, nanti dia boleh pakai semula kain tersebut. Senang ke susah, bukan? Senang ke susah? Yang menyusahkan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, sebelum cerita lanjut, saya cerita sikit tentang perawi hadis ini. Namanya Asma binti Abi Bakrin. Ini adalah kakak kepada Aisyah daripada ibu yang berbeza. Ibu Aisyah radhiyallahu anha namanya Ummu Ruman. Ya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini adalah kakak kepada Aisyah dari ibu yang lain. Wanita yang pertama dikahwini oleh Abu Bakar Siddiq adalah ibu kepada Asma. Tadi. Jadi Asma ni punya abang bernama Abdullah. Dan Aisyah pula punya abang pun daripada mak dan ayah yang sama namanya Abdul Rahman. Ya. Jadi Asma ni terkenal sebagai seorang wanita yang sangat cekal. Umurnya panjang. Beliaulah yang membantu ayahnya Abu Bakar ketika hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi dan Abu Bakar keluar untuk berhijrah ke Madinah, datanglah Abu Jahal dengan kuncu-kuncunya mencari Nabi dan Abu Bakar di rumah Abu Bakar. Yang ditemuinya adalah wanita bernama Asma binti Abu Bakar yang masih muda pada masa itu, dan beliau syarat mengandung anak yang pertama.
Ibu muda ini ditanya oleh Abu Jahal dengan kasarnya, mana pergi bapa kau? Mana pergi Muhammad? Agaknya begitulah. Asma menjawab, aku tidak tahu. Maka ditamparnya Asma ni sampai tercabut anting-anting ni, tuan-tuan. Asma sedang mengandung pada masa itu anak yang pertama, yang dinamakan oleh Rasulullah dengan nama Abdullah bin Az-Zubair. Suami kepada Asma namanya Az-Zubair bin Al-Awwam, salah seorang daripada 10 ahli syurga. Yang mengingati nama-nama ahli syurga ni hukumnya sunat muakkad, macamlah sembahyang sunat sebelum subuh tadi. Tahu? Mengingati nama-nama para sahabat ahli syurga ni hukumnya sunat muakkad, macamlah sembahyang sunat sebelum subuh tadi. Pahalin. So yang belum ingat, kena ingatlah. Kalau kita pergi kat Turki, semua tiang ni tulis nama sahabat ahli syurga, supaya orang ingat. Kalau tak, nanti main bola sepak lebih dengan dia. Betul tak? Ya. Jadi suaminya adalah Zubair bin Awwam, salah seorang 10 ahli syurga. Jadi Asma ini mengandung, ditampak oleh Abu Jahal, tercabut anting-antingnya. Tak pernah perkara keji dan jahat seperti itu dilakukan kepada seorang wanita, apatah lagi tengah mengandung. Ya, dan Asma ini punya cekalnya ketika Rasulullah berada di Gua Thur bersama dengan ayahandanya Abu Bakar itu. Asma inilah yang menghantar makanan. Nampak tak Gua Thur itu? Pergi tak ke Mekah? Tengok. Nak naik itu bagi lelaki yang kuat, macam tuan-tuan, mengambil masa 45 minit. Orang yang tak kuat macam saya 1 jam setengah nak naik. Condong ni macam ni. Maka Asma ini datang untuk menghantar makanan itu kepada Rasulullah dalam keadaan mengandung syarat. Allah cekalnya wanita ini. Macam mana anak dilahirkan itu tidak cekal? Anaknya itu cukup cekal. Abdullah itu adalah anak pertama yang dilahirkan di kota Madinah, di kalangan penduduk-penduduk yang berhijrah. Orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, itulah yang pertama dilahirkan. Abdullah bin Az-Zubair namanya, Nabi namakan Abdullah. Kerana maknya begitu cekal, begitu bersemangat, begitu hebat maknya. Tapi tidaklah dia naik sampai ke puncak itu, tuan-tuan. Dia naik separuh jalan. Abu Bakar cover separuh itu, bertemu di tengah-tengah jalan, tengah-tengah perjalanan naik gunung yang tinggi itu, untuk mengambil makanan dan membawa kepada kekasihnya Rasulullah SAW dalam Gua Thur. Ini cerita tentang Asma. Asma ni seorang perempuan yang berani, tuan-tuan. Bijak, berani dan vokal. Tapi dengan cara hikmah lah. Bukan vokal dalam keadaan menyakiti orang, tidak. Tapi dia berani. Banyak kita akan jumpa hadis berkaitan hukum-hukum yang orang malu nak tanya, beliau tanya. Yang bawah nak tanya, tuan, nak rahim, malu nak tanya. Isteri kita pun tak tanya pada kita kadang-kadang. Ini pula dia seorang berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka ulasan yang dikemukakan Nabi nampaknya begitu mudah. Kerana walaupun zaman sekarang banyak air, tapi kita pun ada krisis air juga selalu. Kalaulah semua Islam faham bab tahara ini dengan benar, tak adalah pembaziran air, tuan-tuan, yang banyak berlaku seperti hari ini. Kerana begitu mudah cara menangani masalah-masalah najis. Nanti kita pergi berlanjut. Cukuplah setakat saja dulu untuk renungan pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Maaf kalau tidak mampu tuan-tuan ikut kuliah ni. Kerana kuliah ni hanya dipelajari oleh orang-orang yang berserban saja di universiti sebenarnya. Adik-adik hukum Kan tuan-tuan nak tukar kitab lain, rasa macam berat. Okey, macam susah nak faham. Dengan saya seorang je faham pula, payah juga. Tadi, terima kasih atas keadaan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan dengan keluarga kita apa yang kita pelajari sama. Jadilah ilmu ni berkembang. Hayatul ilmi bil muzakarah, kata. Hayat ilmu itu dengan diingat-ingatkan. Jadi banggalah menjadi pengikut mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i adalah satu mazhab yang kukuh, punya rujukan yang hebat. Hari ini kita pergilah mana-mana tempat dalam dunia, tak malu untuk mengaku mazhab Syafi'i, tuan. Hanafi baik, Maliki baik, Hanbali baik, semua ni para ulama Islam yang hebat. Ya, selain daripada mereka ni, tak ada siapa pun yang dapat membina mazhab sebegitu kukuh.
Ya, baik ikut kajiannya mazhab yang paling besar di dunia mazhab Hanafi paling besar. Yang kedua mazhab Syafi'i. Yang ketiga Maliki, yang keempat Hanbali. Jadi setakat ini saja untuk kajian untuk bincangan kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا وحكمك عدل فينا قضاء. نسألك اللهم بكل اسم ولا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Suruh beredar ni tuan-tuan, ambillah peluang untuk sembahyang sunat syuruk yang disabdakan Nabi SAW. Melakukan sembahyang sunat syuruk ni pahalanya seperti menunaikan ibadah haji lengkap, ataupun ibadah umrah lengkap, kata baginda SAW. Sekarang waktunya. Kalau tak ada wuduk, pergilah ambil wuduk. Sembahyanglah sunat syuruk. Saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacalah apa-apa surah sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.